Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita dalam Al-Quran ni semua illa liya'budun. Jadi semua kita ni hamba. Penekanan tentang hamba tu begitu kuat. Hamba Tuhan. Tapi selalu saya juga bagi satu peringatan tentang ayat tentang hamba Tuhan ini. Pasal dia ada kaitan dengan hamba Tuhan dengan kehidupan manusia. Kalau hamba Tuhan cara berasingan tu kita agak jelas. Patuh pada perintah Allah sebagainya. Tapi bagaimana dalam konteks ya ada hablu min Allah wa hablu minan nas. Maknanya ada hubungan dengan Allah SWT dengan manusia. Tapi ada ayat yang terkait wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dia hamba Tuhan itu dia tak kategori yang tak jelas ya. Kalau betul kita sedar kita hamba Tuhan ini, maknanya sifat takabur, sifat angkuh, sifat riya, sifat kemunafikan, sifat tamak haloba, nafsu sarakah itu harus dibenamkan. Kenapa? Kerana kita ini hamba Tuhan. Tapi digambarkan dalam ayat ini, hamba Tuhan itu bila di bumi macam mana? Kalau betul dia ini tunduk, dia hamba, dia hina di tepi Tuhan, di depan Allah, dia boleh berjalan di muka bumi dengan yakin. Jadi dia ada seolah-olah ada bukan contradiction tapi dia sequence ya. Orang yang yakin tapi bukan hamba, dia jadi takabur. Orang yang yakin dan nampak pintar dan sombong ya, di depan awam, tapi dia lupa kaitan awal dia itu hamba Tuhan, dia akan jadi manusia yang ya angkuh ya. Sebab itu diberi gambaran umpamanya dalam Al-Quran itu perbezaan kenabian, ciri-ciri rasul dengan Firaun. Itu kemuncak kuasa sehingga Firaun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Ya manusia sekarang tak kata Tuhan, tapi perangai dia macam Tuhan lah. Dia nak tentukan apa orang cakap, dia nak semua dia ya. Kuasa tu mesti mutlak. Orang nak tulis tak boleh tegur dia. Jadi kalau orang tu kan nampak macam kadang-kadang bila jadi ketua ke pemimpin terlalu angkuh, tu sebenarnya kadang-kadang dia lupa dia itu ibadur rahman. Hamba Tuhan tu dia mesti sifat. Tengok orang itu kalau nampak terlalu sombong, terlalu takabur, dan kalau ada kuasa itu kuasa mutlak pada dia, tak boleh orang gagu gugat. Kalau ada pandangan dia saja tak boleh orang pertikai. Ini sifat kefiraunan. Apa dia Firaun? Firaun itu kemuncak kuasa. Kena bercakap apa yang dia cakap, kena setuju apa yang dia setuju, dan kuasa sepenuhnya pada dia. Jadi ciri-ciri ketuhanan dia anggap itu ya. Jadi tetapi kalau orang itu dia betul hamba Tuhan, dia berjalan di muka bumi, allazina yamshuna 'alal ardi hauna, dia boleh berjalan di muka bumi ini dengan confident, dengan maknanya dia hamba Tuhan. Jadi dunia dan alam ini dia boleh kuasai sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau tidak, dunia dan alam ini dikuasai sebagai kuasa dia. Aku ada kuasa, aku boleh buat undang-undang sesuka hati aku boleh tangkap sesiapa yang aku suka. Dia tidak lagi tunduk kepada kuasa Tuhan. Jadi ini perbandingan ini sangat menarik. Saya baca kupasan salah seorang ulama. Tak ingat. Tapi itulah ya. Allazina yamshuna 'alal ardi hauna. Baik. Tetapi kalau pun kita tawaduk baik betul sebagai hamba Tuhan dan berjalan dengan yakin, tak bermakna kita senang berdepan dengan masyarakat atau tokoh-tokoh lain atau maka disebut juga maknanya kita sebagai peraturan sunnah alam akan pasti menghadapi tekanan dan hujah balas. Sudah kata terbaik orang ni hamba Tuhan, dia berjalan muka bumi dengan begitu
yakin, percaya kerana dia itu hamba Tuhan. Dia boleh kuasai semua. Tapi disebut, kalau begitu keadaan dia, lazimnya dia akan menemui orang-orang iza khatabahumul jahilun, maka dia akan masih berdepan dengan orang jahil. Orang jahil ni bukan maknanya orang tidak ada ilmu. Ini kita kena ingat ya. Bila dia sebut jahiliyah itu bukan tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu yang benar. Dia tak ada ilmu. Dia ada information, maybe a little knowledge, but no wisdom. Mana ada maklumat, mungkin sedikit ilmu, tapi tidak ada hikmah. Jadi itu disebut dalam ilmu. Sebab tu dalam jahiliyah ini saya sering kupas Abul Alim, bukan Abu Alim Siddiqi, Maulana yang India ni, Abul Hasan Ali Nadwi. Dia buat kupas the characteristics of a jahiliyah society, ciri-ciri masyarakat jahiliyah ni. Jadi dia buat tu, ciri jahiliyah tu ada kuasa, ada harta, ada ilmu. Tengok, pada jahiliyah macam ada jahiliyah ada ilmu. Ada kuasa macam kuasa Firaun lah. Ada kuasa semua dia. Dia itu mutlak. Undang-undang dia, bukan undang-undang Tuhan. Bukan undang yang menjamin keadilan. Harta dia kumpul, baik riba, baik tipu, baik rasuah, baik punggah harta orang, itu jadi harta. Mana ujian dari segi kuasa, harta dan ilmu. Jadi maknanya dia ada ilmu. Sebab itu dalam Quran disebut syu'ara. Maknanya orang-orang sabri penyair yang handal, kerja dia mengampu, kerja dia memuji, termasuk kemungkaran pemimpin. Dulu ada banyak penyair ini ramai yang agak suka perhatian kerana puisi ni, kalau tafsiran asalnya ya, itu is the expression of your inner desire translated into beautiful terms ya. Dan W.S. Rendra pernah mengatakan bahawa puisi itu adalah pancaran hati nurani yang diterjemahkan dalam bentuk tulisan ya. Jadi tetapi puisi jahiliyah ini di kalangan orang berilmu menulis dengan istilah dan kata-kata yang cantik dan memukau, tetapi kerjanya mengampu pimpinan, termasuk dalam kepalsuan mereka, dalam kezaliman mereka, dalam rasuah mereka. Mana kalau ada penulis atau sarjana atau ilmuwan atau penyair, kalau masuk kategori itu, menurut Abul Hasan Ali Nadwi, itu ciri-ciri masyarakat jahiliyah. Baik. Maka kita terpaksa ada perdambaan, pembenturan idea, clash. Dalam keadaan itu Quran kata apa? Iza khatabahumul jahilun qalu salama. Maknanya selamatlah kamu. Maknanya di sini dalam kita harus anticipate, mengandaikan akan berlaku bagi orang yang ibadur rahman, hamba Tuhan itu, bagi orang yang berjalan dengan yakin untuk membuatkan yang ma'ruf dan dakwah dan sebagainya, dia akan berdepan dengan pahaman-pahaman begini. Dan tetapi dalam hadapan tu, bila kita selamat, bukan benda selamat, mana kita boleh tenang. Kita boleh hadapi tidak dengan gundah gulana dan serabut dan kecoh, seperti mana sering berlaku. Kita kadang lupa termasuk saya. Dia dengar banyak ni totek. Dulu ngongek. Sekarang ni banyak ada. Itu kadang-kadang mengganggu sedikit. Tapi kalau kita baca semula ayat ini, mana kita ada ketenangan. Maknanya memang dijangka orang yang paling baik dari ibadur rahman, orang yang berjalan dengan yakin berdasarkan dia itu hamba Tuhan, masih disebut dalam Quran berdepan dengan golongan ini yang jahil. Dan apa yang kamu bila berdepan dengan mereka, apa dia? Katalah kepada mereka salam. Maknanya dalam konteks ini goodbye lah to you ya. Bukan maknanya
kita mana kalau kita bertembung, bertempur sebagainya, kita tahu bahawa kita di pihak yang cuba membawa kebaikan tetapi berdepan dengan kenyataan yang sangat rumit oleh kalangan yang disebut jahil. Yang jahil itu mungkin ilmuwan, mungkin strategis, mungkin pimpinan politik, mungkin apa sajalah, orang kaya, pemimpin negara, tapi sama dalam konteks agama. Kalau dia itu menzahirkan ketakburan, pandangan yang meremehkan semua yang berdasarkan akhlak, maka dia digolongkan sebagai perempuan yang jahil. Jadi bagaimana dia Profesor Harvard, macam mana dia jahil? Dari konteks akhlak, etika, itu dia tetap jahil. Siapa? Yang sekarang banyak yang agnostik dan anti-religion yang terkenal, Richard Dawkins. Ya. Itu dia tulis itu dengan menarik. Saya ingat masa di penjara Sungai Buloh saya baca beberapa karya dia. Cukup elegan lah bahasanya. Dan ilmunya cukup tebal, tapi pangkal dia itu menolak apa saja jenis kepercayaan agama. Bagi kita, dia ada sikit ilmu, tapi dia itu kategorinya jahil. Jahil akan kebenaran, jahil akan integriti, jahil kepada kedudukan kita sebagai ibadur rahman. Sakib? Cukup? Ni? Sikit? Ni tak ada? Ibadur rahman ni. Tutup.